Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan mengupas tentang tajuk pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik yang menyebabkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat Islam. Pada pertengahan abad ke-19, berlaku penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ke tanah Melayu, ekoran dasar kolonial British yang membawa masuk kaum-kaum tersebut untuk bekerja di tapak perlombongan dan dalam sektor ekonomi. Senario ini didapati berterusan sehinggalah sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kesan ini jelas melalui dasar liberal British ialah pembentukan masyarakat negara yang berbilang kaum dan kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Pemajmukan masyarakat menyebabkan British mentadbir berdasarkan pendekatan pecah dan perintah di tanah Melayu. Kaum pendatang dibiarkan untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing sementara perhubungan langsung dengan kaum lain tidak digalakkan. Hasilnya, terbentuklah masyarakat majmuk. Perkembangan sejarah peradaban di alam Melayu. Perkembangan sejarah peradaban di alam Melayu terdapat 4 peringkat, iaitu yang pertama, zaman prasejarah. Zaman prasejarah telah berlaku kira-kira 200,000 ke 300,000 tahun dahulu. Antara zaman yang terdapat dalam zaman prasejarah ialah zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Perkembangan yang kedua ialah zaman protosejarah. Pada zaman ini, kita dapat ketahui kewujudan kerajaan awal seperti contoh Langkah Sukar, Kedah Tua dan Cih Tu. Zaman ketiga ialah zaman pensejarahan. Pada zaman ini, telah wujudnya zaman kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan pada waktu ini juga bermulanya pembentukan masyarakat kepelbagaian perdagangan. Hal ini juga kedatangan kuasa penjajah seperti Portugis, Belanda dan British. Dan zaman terakhir ialah zaman sejarah moden. Seperti yang kita ketahui, Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan ini menunjukkan perpaduan dan penyatuan oleh masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat Cina daripada negara China sebenarnya ingin keluar daripada hidup penuh kemiskinan dan penderitaan. Oleh itu, mereka terpaksa keluar berhijrah hingga ke tanah Melayu. Bilangan buruh Cina yang berhijrah memang ramai dan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Kedatangan masyarakat Cina ke tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina Muslim. Wujudnya golongan ini membawa kepelbagaian dan kemajmukan masyarakat di Malaysia dan menggambarkan keunikannya pada pandangan masyarakat luar. Migran kedua terbesar selepas China ialah kelompok daripada India. Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan iaitu Negri Batam dan Madras. India juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah keluar. Suasana di negara itu yang dilanda kemiskinan dan kebuluran yang mendorong penduduknya berhijrah ke luar negara termasuklah ke tanah Melayu ketika itu. Setelah kemasukan migran dari luar, akhirnya kelompok daripada keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chitty yang berketurunan daripada India. Asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dan penduduk tempatan, maka wujud beberapa subkategori penduduk berdarah campuran seperti kelompok peranakan dan lain-lain. Seterusnya, saya serahkan kepada Syamira untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Saudari Nurul Anis. Sejarah sosial di Malaysia. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, etnik Melayu dan etnik Bumiputra Sabah dan Sarawak adalah penduduk majoriti di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Meskipun wujudnya migrasi dari luar, namun jumlah kumpulan penghijrah tidaklah begitu ramai yang boleh mewujudkan polarisasi etnik yang ketara di kawasan tersebut. Namun, orang penghijrah ini turut berada dalam kelompok etnik Melayu yang serba sedikit berkongsi nilai dan etos budaya yang mempunyai persamaan antara satu sama lain. Setelah kehadiran British di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak menjelang abad ke-18 memberikan implikasi yang ketara dari aspek struktur sosial masyarakat terutama sekali di semenanjung tanah Melayu. Kehadiran British yang mula campur tangan dalam hal ehwal pemerintahan dan pentadbiran serta ekonomi turut membawa perubahan dari aspek kependudukan di tanah Melayu. Kepentingan ekonomi British seperti penglibatan mereka dalam aktiviti perlombongan biji timah dan perladangan getah
adalah di samping keperluan membangunkan infrastruktur, memerlukan kepada keperluan tenaga buruh yang murah. Oleh yang demikian, perkara ini menyebabkan British telah mengimport tenaga buruh dari India dan China secara beramai-ramai untuk menggerakkan sektor ekonomi di Tanah Melayu pada waktu itu. Sehubungan itu, kehadiran emigran dari China dan India pada waktu itu turut disebabkan oleh faktor penarik yang melibatkan peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik di Tanah Melayu. Ia juga disebabkan oleh faktor penolak yang berlaku seperti faktor kemiskinan dan konflik politik yang berlaku di tanah air mereka. Penghijrahan secara besar-besaran dengan jumlah bilangan yang ramai semenjak akhir abad ke-18, 19 dan awal abad ke-20 dari China dan India telah menyebabkan struktur kependudukan dan sosial telah berubah dengan ketara di Tanah Melayu, khususnya di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Selanjutnya, kesan migrasi. Kesan migrasi telah menyebabkan etnik Melayu bukan lagi penduduk majoriti di semenanjung Tanah Melayu. Kewujudan masyarakat majmuk ini telah mewujudkan polarisasi dan perbezaan yang ketara dari aspek budaya, nilai, kegiatan perekonomian dan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Hal ini berlaku kerana kepelbagaian etnik yang ada terdiri daripada agama dan budaya. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 telah membentuk sebuah negara bangsa yang lebih luas dan besar. Secara tidak langsung, ia turut memberi kesan kepada pertambahan penduduk di Malaysia. Sehubungan itu, ia turut membentuk kerencaman dan kemajmukan etnik di Malaysia. Kemasukan Sabah dan Sarawak antara lain bertujuan untuk mengimbangi jumlah penduduk Bumiputera dan bukan di Malaysia. Penduduk Bumiputera di Sabah terdiri daripada kumpulan etnik terbesar seperti orang Kadazan Dusun, Murut, Bajau dan kumpulan etnik Bumiputera yang lain. Manakala di Sarawak pula, kumpulan etnik Bumiputera yang terbesar seperti orang Iban, Bidayuh, Melanau, Melayu dan orang Ulu. Kemajmukan etnik di Malaysia telah membentuk kumpulan sosial yang mempunyai ciri perbezaan budaya yang terbentuk melalui pengalaman sejarah dan persekitaran kehidupan yang telah dilalui seperti bahasa, cara hidup, agama dan pelbagai ciri perbezaan yang lain. Sekian daripada saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ain Madihah. Terima kasih Saudari Shamira. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan konsep negara bangsa di Malaysia. Berdasarkan autoriti Kamus Dewan edisi keempat, negara merujuk kepada satu komuniti yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh kerajaan, manakala frasa bangsa merujuk kepada suatu komuniti yang mempunyai identiti budaya, fahaman, agama dan bahasa tersendiri. Oleh itu, konsep negara bangsa dilihat sebagai bangsa idaman yang diimpikan oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa, satu identiti. Negara bangsa menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh sentimen perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya, wilayah dan sebagainya yang dilihat boleh membawa kepada perpecahan. Manakala ciri-ciri sesebuah negara bangsa adalah seperti mempunyai masyarakat yang berbilang kaum namun dapat hidup dengan bersatu padu, berkongsi pegangan ideologi politik dan mempunyai sistem pemerintahan negara dan perlembagaan serta undang-undang negara. Faktor-faktor yang menjadi pemangkin kepada penubuhan sebuah negara bangsa yang berjaya adalah seperti demokrasi, nasionalisme, patriotisme dan integrasi. Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Konsep kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warga negara Malaysia. Cabaran Malaysia menjadi sebuah negara bangsa ialah isu bahasa. Timbul persoalan mengenai kepentingan bahasa Melayu di dunia moden dengan keperluan bahasa Inggeris sebagai memenuhi tuntutan antarabangsa. Hal ini telah menimbulkan pertikaian dan ketidakpuasan hati banyak pihak, khususnya kaum Cina. Persoalan yang dilemparkan adalah mengenai kewajaran bahasa Inggeris diangkat menjadi bahasa kedua negara yang kini hampir melampaui batas kedudukan bahasa kebangsaan dari segi penggunaannya.
kaum Cina membuat tuntutan supaya bahasa mereka dimartabatkan seampuh peranan dan fungsi bahasa Inggeris. Rasional yang mereka perjuangkan adalah bahasa Cina dikatakan lebih relevan dalam konteks negara Malaysia kerana penduduk berbangsa Cina itu sendiri yang merupakan penduduk kedua paling ramai di negara ini. Cabaran kedua ialah penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan orang Melayu itu sendiri. Dalam era globalisasi kini, orang Melayu sendiri dilihat kurang memartabatkan bahasa ibunda sendiri. Hal ini jelas dapat dilihat melalui perbualan seharian yang lebih cenderung menggunakan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau dikenali sebagai bahasa rojak. Keadaan sebaliknya berlaku apabila kaum lain terus berusaha memartabatkan bahasa ibunda mereka tanpa mengambil kira cabaran yang datang. Dalam keadaan inilah usaha membina negara bangsa menjadi semakin sukar. Negara bangsa Malaysia di masa hadapan dapat dicapai jika isu ini dapat diselesaikan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Hidayah untuk membentangkan berkaitan idea bangsa Malaysia. Terima kasih Ain. Berikutnya saya Hidayah akan menerangkan tentang idea bangsa Malaysia. Idea bangsa Malaysia bertitik tolak dari konsep bangsa idaman. Ia bukan sesuatu yang baharu dalam konteks Malaysia. Sebelum merdeka, wujud satu pergerakan nasionalisme iaitu setiap bangsa merancang untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Gerakan tersebut membawa maksud sifat dan wajah bangsa Malaysia sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya. Contohnya, kalangan kelompok strategik nasionalis Melayu yang pertama, Melayu Raja anjuran kelompok strategik Kiri Melayu. Seterusnya, kelompok kedua, Negara Islam anjuran kelompok strategik berorientasi Islam. Selain itu, ketiga, Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu iaitu kelompok strategik tiga rangkai etnik diterima pihak British. Selepas merdeka, wujudnya keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identiti nasional sepunya. Beberapa idea wujudkan bangsa idaman terhasil melalui pemimpin negara. Contohnya, Dr. Mahathir telah mencetuskan kepentingan pembinaan bangsa Malaysia melalui Wawasan 2020 pada tahun 1991. Cabaran pertama yang ditunjukkan dalam gagasan tersebut dengan jelas meletakkan matlamat berkenaan. Mewujudkan bangsa Malaysia bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama, berintegrasi di peringkat wilayah dan antara kaum berasaskan persamaan hak dan keadilan. Seterusnya adalah ethos. Menurut Kamus Dewan Bahasa, ethos bermaksud sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Ia berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud perwatakan atau karakter. Ethos juga berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara. Ethos bangsa merupakan peringkat kefahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang secara dasarnya sangat mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip-prinsip dan cara berinteraksi yang khusus bagi sekelompok manusia dan budayanya. Di Malaysia terdapat tiga bangsa utama iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh itu, etos bangsa rakyat Malaysia perlu mengambil kira bentuk hubungan etnik yang terjalin dalam masyarakat multi-etnik selama ini. Bentuk hubungan inilah yang akan menjadi penentu kepada proses pembinaan negara bangsa. Berikutnya adalah etos nasional. Etos nasional merupakan ciri-ciri tersendiri yang dimiliki oleh sekumpulan masyarakat yang mengikat setiap warga negara dalam sepadan wilayah tertentu dengan institusi negara yang berkongsi nilai persamaan, semangat patriotisme, identiti, simbol dan perjuangan ke arah kemajuan bangsa. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat pada masa kini, jago perseorangan lelaki negara, Lee Zijia telah berjaya melangkah ke suku akhir terbuka Indonesia. Dari sini dapat dilihat walaupun pemain tersebut merupakan bangsa Cina, namun yang menyokong beliau terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Dapat disimpulkan masyarakat Malaysia mempunyai semangat perpaduan dan patriotisme yang tinggi. Budaya ini harus diteruskan dan diterapkan dalam setiap generasi rakyat Malaysia agar ia menjadi alat perpaduan yang utuh. Seterusnya, saya serahkan kepada Baizura untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Saudara Hidayah. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai globalisasi dan pembentukan majmuk satu realiti serta pembinaan negara bangsa, cabaran dan hala tuju. Dalam pembentukan negara bangsa Malaysia moden, proses interaksi dan globalisasi telah berlaku menggunakan bantuan teknologi dan komunikasi. Proses penyerapan dan asimilasi telah pun berlaku secara besar-besaran atau kecil-kecilan.
Asimilasi merupakan proses percantuman antara kumpulan etnik lain dan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Seterusnya, teras peradaban Melayu yang berteraskan pembentukan sejarah tamadun yang lama adalah berdasarkan daripada pengalaman sosial, latar belakang budaya, ekologi dan persekitaran geografi yang mereka tinggal sejak dahulu lagi. Hal ini menjadi teras kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Peradaban Malaysia yang kita diami hari ini adalah hasil daripada asimilasi dan penyesuaian dalam konteks Melayu Nusantara yang bercampur dengan peradaban lain di sepanjang sejarah peradabannya. Selain itu, pembentukan peradaban Malaysia adalah satu proses yang dinamik dan berterusan, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang membawa kepada percampuran pelbagai sumber peradaban tanpa sempadan melalui rangkaian digital yang kompleks. Oleh itu, pelbagai pengaruh kedatangan peradaban itu dari luar telah membentuk peradaban majmuk Malaysia pada hari ini. Pembinaan negara bangsa Malaysia masih sedang berlaku dan tidak menemui titik tengah, dan Malaysia telah menggunakan pendekatan integrasi untuk membina bangsa Malaysia. Integrasi merupakan proses menyatupadukan pelbagai kelompok masyarakat dengan menghilangkan perbezaan identiti. Kita perlulah memahami tentang kepelbagaian yang terdapat dalam kalangan manusia dan memegang kepada konsep unity in diversity. Pembinaan negara bangsa Malaysia perlulah merujuk kepada intipati kenegaraan yang terikat dengan peruntukan perlembagaan. Seterusnya, terdapat beberapa cabaran iaitu dari segi dalaman dan luaran dalam usaha untuk membina negara bangsa. Antara cabaran dalaman adalah seperti isu politik dan isu sensitiviti perkauman, manakala cabaran luaran pula melibatkan ancaman globalisasi yang digerakkan oleh teknologi dan komunikasi maklumat, di mana ianya melibatkan budaya atau pemikiran yang tidak seiring dengan etos budaya Timur dan Malaysia. Itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada Saudari Hidayah. Terima kasih, Baizura. Sekarang kita akan beralih kepada bahagian 2 berkaitan tugasan kerja yang telah dibuat oleh kumpulan kami yang bertajuk Faktor-Faktor Pembentukan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Berbagai Etnik di Malaysia. Objektif bagi kajian ini adalah yang pertama, menganalisis aspek pembentukan dan ketamadunan dalam masyarakat berbilang etnik Malaysia. Kedua, mengenal pasti perbezaan aspek pembentukan dan ketamadunan dalam masyarakat berbilang etnik Malaysia. Objektif kajian terakhir adalah untuk meneroka ketamadunan yang diamalkan oleh masyarakat dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Seterusnya, saya serahkan kepada Syamira untuk meneruskan pembentangan. Metodologi kajian. Metodologi kajian dalam pembentangan ini dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu kaedah yang digunakan ialah kaedah pengumpulan data. Kami memanfaatkan penggunaan internet untuk mendapatkan maklumat tambahan dari laman sesawang yang berkaitan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah perpustakaan dalam menjalankan pembentangan ini. Kami telah memilih beberapa bahan ilmiah di perpustakaan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Terima kasih Saudari Syamira. Dapatan daripada kajian yang telah dilakukan, masyarakat Malaysia terdiri dari pelbagai latar belakang sangat unik dan dikagumi oleh negara-negara lain. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang mencintai negara kita perlulah mempertahankan keunikan tersebut daripada sebarang kesulitan yang boleh menghancurkan keharmonian dan keindahan negara kita. Peradaban adalah kumpulan prestasi dan perkembangan di segala bidang kehidupan, termasuklah fikiran, perasaan dan interaksi manusia. Kemajuan ini membantu membentuk masyarakat yang harmoni di mana ia memiliki kualiti yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan bersama secara damai. Penelitian menunjukkan bahawa sosial dan etos sosial negara berkembang dengan baik. Keharmonian ini menstabilkan negara dan dengan demikian menjamin kemajuannya. Akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam pelbagai budaya, agama dan kaum perlulah bekerjasama berganding bahu bagi memastikan dan memajukan tanah air kita dalam pelbagai aspek. Sekian sahaja dari kami semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Malaysia perlu merujuk kepada intipati Bangsa Malaysia bertitik tolak dari Komisi. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Lepas China ialah kelompok